Kita lihat dalam bulan Ramadan ni, alhamdulillah 10 kali ganda saya rasa. Kalau tidak boleh kira dengan jari. Tak payah tambah jari kaki pun dah cukup dah. Mana kata tak ramai orang. Tapi bulan Ramadan Allah Ta'ala bagi satu keberkatan yang luar biasa, sehingga akan surau melimpah ruah. Walaupun bukan dalam waktu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih tu lagi luar biasa. Yang tu kita maklumlah. Tuan-tuan tak akan boleh dapat benda ni di luar Ramadan. Ini minta maaf. Benda ni Allah Ta'ala jadi khusus kelebihan bulan Ramadan. Kalau kita kempen macam mana sekalipun, tak akan boleh ramai surau, tak akan boleh ramai masjid. Dia automatik dah. Cuma kita bolehlah dapat kelebihan selepas kelebihan Ramadan ni, tempias bawa dalam bulan Syawal. Jangan sambut raya lebih-lebih, insya-Allah kita boleh maintain benda ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada pagi yang mulia ni kita akan membicarakan berkenaan dengan satu perkara yang sangat besar, amalan bagi hati kita. Kita maklum takrif puasa apa dia? Al-imsak. Puasa ni menahan diri. Kita tak makan pun dia panggil puasa, kita tahan bercakap pun dia panggil puasa. Bila kita menahan diri kita dari suatu perkara untuk melakukan suatu perkara, automatik dinamakan puasa. Apabila orang menahan diri dari suatu perkara, dia panggil shaim. Seperti mana Sayyidatina Maryam, dia kata apa? Inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa aku tak mau bercakap. Sebab orang tanya masalah Nabi Isa ni macam-macam kepada Sayyidatina Maryam radhiyallahu anha. Jadi kalau kita tengok takrif puasa ni, al-imsaku ataupun imsaku ani muftiratin, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, ala wajhin makhsusin, di atas wajah ataupun di atas jalan yang tertentu. Yang ni nak kelaskan ibadat puasa, dia mesti kena ada niat. Start daripada terbitnya fajar sehingga tenggelamnya matahari, yang tu baru nama puasa. Dan begitu juga kita kena tahan diri kita daripada sifat-sifat hati seperti sifat-sifat mazmumah, di antaranya takabur, riya, sum'ah, dan termasuk juga di sana ialah su'uzon bil muslimin, yakni kita sengkau buruk dengan orang-orang Islam. Yang tu satu perkara yang sangat senang ya tuan-tuan, kita nak sengkau buruk kat orang. Tok imam kita boleh sengkau buruk. Bukannya payah nak sengkau buruk dah. Kira-kira tasbih tak cukup. Tok imam ni tasbih lagu mana 33 tak cukup. Kita kena sengkau dia orang alim, dia lagi reti pada kita, kan senang hidup kita. Kalau kita sengkau baik kat orang, senang hidup kita. Benda yang paling besar dalam kehidupan kita, kita boleh sengkau baik kat orang. Sebab diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khairi husnul zanni billah wa husnul zanni bil muslimin. Dua perkara yang tidak ada kebaikan di atas dia lagi dah. Perkara hati ni kita kena ingat, benda yang paling besar dalam kehidupan kita ialah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni iman ni kalau duduk kat siapa pun tinggi nilai dia. Sama ada duduk pada orang soleh, mesti kena ada beriman baru boleh jadi soleh. Kalau tak ada iman, tak boleh jadi soleh. Duduk kat orang asli, tetap mengangkat darajat dia sebagai seorang Islam. Itu sebab kita jangan sekali-kali kita mengadukan orang Islam dengan bukan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Tak boleh kita adukan. Tak kena kalau kita adukan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Hari ni kita tengok banyak orang dia mengadukan kehidupan orang Islam dengan kehidupan orang bukan Islam. Kita kena ingat, sebab apa kehidupan kita jadi hina hari ini? Kita hilang nama, kita hilang kemegahan, kita hilang penghormatan orang terhadap umat Islam. Sebab apa? Sebab kata Sayyidina Umar, kita ni satu kaum, yang ni satu kelompok manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dengan Islam. Jadi barang siapa yang pilih jalan selain daripada jalan Islam, mana kata tak sempurna dia ikut Islam. Seperti Allah Ta'ala kata, udkhulu fis silmi kafah, nak masuk Islam kena masuk sempurna. Tak boleh masuk separuh-separuh. Kalau masuk separuh-separuh, kata Sayyidina Umar, jadi apa? Mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghina kita. Kita makan cara Islam, kita minum cara Islam, tapi kita bekerja bukan dengan cara Islam. Ketika itu kehidupan kita akan hina. Naiklah bangsa Jepun, naiklah bangsa Amerika dan sebagainya, mengatasi kedudukan bangsa kita, yang mana kita ni sebagai seorang Islam. Jadi kita kena ingat, Allah Ta'ala sebut juga, la yaghurrannakum taqallubuhum fil bilad. Hari ni kita tengok Jepun jaga integriti, kita tengok Amerika jaga integriti, tapi dalam masa yang sama dia buat kerja tu semua bukan untuk Allah Ta'ala, bukan untuk pencipta dia. Kalau orang tanya kita tuan-tuan, orang yang bukan Islam akhlak dia baik, dia banyak derma pada kita, sidak-sidak surau ni pun separuh duit dia. Macam mana masjid kat Penang tu, masjid Nuri tu separuh duit Bong Siu. Jangan duit lah, bukan duit orang Islam pun, separuh duit dia.
nak dia bagi duit kat kita. Wakaf pun kadang-kadang ada Cina buat wakaf. Tapi macam mana nak cerita dengan akhirat? Macam mana kita nak cerita kedudukan dengan akhirat? Ni orang baik ni bercakap lemah lembut ni. Nah, lepas tu nak kira lagu mana ke akhirat? Senang cerita tuan-tuan. Saya pernah dengar seorang tua dia jawab masalah ni. Tua dah. Tak, tua-tua pun tak nyanyuk, jawab sedap. Nah, dia kata apa? Dia kata macam ni lah tuan. Nah, kita ada anak kita ni baik tapi dia tak mengaku kita ni sebagai ayah dia. Agak-agak okey ya. Lagi lah tak okey, tak ada dah, tak boleh hidup lah, kita rasa mati lagi baik lah. Nah, sebab apa? Dia anak kita baik-baik dah tapi dia kata ni bukan pak aku. Hari-hari jumpa ni bukan pak aku. Kita rasa macam mana? Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kebaikan kita buat tapi tak iktiraf Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Jadi lagu mana? Tak ada nilai lah kebaikan kita. Allah Ta'ala cipta kita. Pak kita bela kita daripada kecil sampai besar. Tiba-tiba dia kata ni bukan pak dia. Dia iklankan ini bukan pak dia. Orang kafir dia iklankan kekufuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mana kata dia pampangkan kekufuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda yang paling besar. Jadi jangan sekali-kali kita adu. Ini sifat hati, dan beriman juga ada sifat hati. Sebab manusia ni dia banyak keuzuran. Sebelum kita pergi jauh lagi nak cerita, manusia ni dia banyak keuzuran. Di antara kebaikan, kita nak kebaikan yang banyak, kita kena kasratul ihtimal. Kita banyak tanggung keuzuran manusia ini ke jalan yang kita boleh faham, mana ke jalan yang meringankan kehidupan dia. Kita tengok orang buat tak kena, mungkin dia terdesak, mungkin dia susah hati dan sebagainya, menyebabkan dia laku kesalahan tersebut. Kita kasratul ihtimal, kita banyak tanggung kesilapannya di atas jalan kebaikan. Kita boleh tanggung kesilapan orang di atas jalan kebaikan. Nah, mana kata mungkin mengantuk dan sebagainya. Jadi banyak keuzuran, manusia dia banyak keuzuran. Kita nampak seorang tu, kita tengok tak, dia duduk dengan seorang, dia duduk dengan orang kafir dan sebagainya, padahal dia orang Islam, tapi kita tak tahu kedudukan dia, dia ugut dan sebagainya. Tuan-tuan tahu di Palestin ni ditangkap orang perempuan, dia buat lari orang perempuan tersebut daripada kampung halaman dia, tujuan untuk jadikan perisik. Nah, dia buat macam mana? Dia tangkap, dia bubuh satu bilik, dia panggil orang lelaki ramai-ramai, rogo, dia rakam gambar tu. Kemudian dia lepas perempuan tersebut. Kemudian dia kata apa? Dia kata kalau kamu pulang ke kampung halaman dengan tidak mau jadi ejen kepada kami, maka kami akan sebarkan gambar ni. Jadi lagu mana? Tak tahu arah lah hidup dia. Nah, hak ni keuzuran manusia yang kita tak tahu. Kita tahu keuzuran manusia yang berlaku sedemikian rupa. Kita tak tahu. Itu sebab kita kena husnuzan, tuan-tuan. Husnuzan ni tak rugi, salah pun tak rugi. Kalau kita husnuzan tiba-tiba salah, rugi tak? Tak rugi. Tak ada kerugian apa-apa pun. Itu sebab Allah Subhanahu Nabi kata apa? Nabi kata dua perkara. Khuslatani, dua perkara, dua benda, laisa fawqahuma, tidak ada di atasnya syai'un minal khairi. Pertamanya husnuzannu billah, mana kata kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selagi bernapas, lagi tu kita ada peluang dan ruang untuk mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab seorang ulama yang masyhur, Abu Usman An-Naisaburi, dia sebut apa? Dia sebut kita ni bersahabat dengan Allah Ta'ala pun kita bersahabat, dengan Nabi pun kita bersahabat, dengan awliya pun kita bersahabat, dengan saudara mara kita pun kita bersahabat. Mana kata kita ada hubungan yang rapat. Kita bertemankan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bertemankan awliya illah. Semua tu teman-teman kita. Mana kata kita nak rapatkan diri kita, nak duduk sentiasa bersama dengan mereka, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada ceritalah. Allah Taala sebut dalam Quran tak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dekat Allah Taala dengan kita. Mana kata sentiasa dekat Allah Ta'ala dengan kita. Jadi kata Abu Usman An-Naisaburi, dia kata apa? As-sahbatu ma'allah, ni adab ataupun kaedah. Lagu mana kita nak bersahabat dengan Allah Ta'ala, lagu mana kita nak bersahabat dengan awliya ilah, lagu mana kita nak bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah sahabat ni hidup mati tak cerita. Boleh tengok tak boleh tengok tak cerita. Mana kata sahabat ni tak semesti boleh tengok. Berapa banyak sahabat kita yang kita tak boleh tengok. Berapa banyak sahabat kita yang tak pernah kita jumpa pun. Contohnya Nabi SAW, nak sahabat dengan Nabi macam mana, tapi kita tak pernah jumpa. Ini sahabat bukan makna sahabat kawan Nabi, hidup makan sekali dengan Nabi, berjuang sekali dengan Nabi, tak. Ini sahabat mana kata mahabbah, kita kasih kepada Nabi SAW. Jadi kata Abu Usman An-Naisaburi, dia kata apa? As-sahbatu ma'allah, bersahabat dengan Allah Ta'ala ni lagu mana kedudukan dia? Bihusnil adab, dengan kita elokkan adab kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa dawamil haibati, wa dawamul haibati, yakni kita kekal rasa takjub ataupun rasa haibat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita sentiasa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tu kita bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak berteman ke Allah Ta'ala ni hati rasa gerun, nak buat ni gerun, nak buat tu gerun. Mana kata kita ada kegerunan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
wal muraqabati, dan sentiasa merasa Allah Subhanahu wa taala mengawal segala tingkah laku kita. Muraqabah ni rasa Allah Subhanahu wa taala mengawal segala tingkah laku kita. Mana kata Allah Taala tak terlepas sedikit pun daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Sentiasa rasa macam tu. Itu dia panggil muraqabah. Mana kata kita bersahabat dengan Allah Taala bi husnil adab, dengan elok adab kita. Adab-adab dan tuan, kata sebahagian ulama tasawuf, dia kata khisalun mahmudah, perkara-perkara yang elok semua dikatakan adab. Tak, perkara-perkara yang elok yang manusia tengok, yang orang Islam tengok beradab. Kita hari ni masjid kita masuk, kasut kita letak kat luar, tu adab lah. Termasuk oleh kasut-kasut tak ada adab lah. Satu lagi haram. Kalau kita sini sebab adat kita tak kena. Kalau Masjidil Haram tu lain cerita lah. Tak, cuba orang masuk kasut tak kat depan. Tak rasa pelik bin ajaib tak, macam mana kasut-kasut masuk sini, ni bukan Masjidil Haram ni. Nah, di mana kata hak tu adab kita di sini, adab kita di sini yang perlu kita ikut. Dengan Allah Subhanahu wa taala dia ada adab ketuhanan. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sahbatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kita bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada kaedah dia, ada cara. Tiap-tiap benda ada kaedah, ada cara. Jadi kalau kita masuk satu keadaan ataupun satu situasi tak kena kaedah, tak kena cara, maka tak sampai matlamat dia. Jadi cara nak bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi, dengan kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan puasa sunnah dah naik taraf dah. Sunnah dah jadi kedudukan seumpama fardu dah. Rugilah kalau kita tak buat. Nah, mana kata hari ni dalam bulan puasa orang buat umrah sama seperti orang buat haji. Tak, jangan tak pergi haji pula. Nak asyik pergi bulan umrah, ada pergi bulan puasa tak pernah pergi haji. Hak tu mengarut. Nah, jadi maknanya serta kata bulan puasa pergi umrah seperti mana pergi haji, ataupun seolah-olah haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kalau kita kata masalah sedekah sama juga, seolah-olah kalau orang miskin hari ini dia sedekah, seolah-olah dia berkeluar zakat lah. Orang miskin tak ada peluang nak berkeluar zakat kalau kita kira. Tapi kalau dia sedekah dalam bulan puasa, seumpama dia berkeluar zakat lah. Sebab sedekah sunat sama nilai seperti mana sedekah fardu. Sedekah fardu dalam bulan lain nama dia zakat lah. Mana ada sedekah fardu lain melainkan kita nazar dan sebagainya. Jadi bulan puasa tingkatkan amal kita walaupun benda tu kecil tuan-tuan. Sebab Nabi ajar kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kita pandang benda yang kecil, kebaikan yang kecil ni kita pandang lekeh, jangan. Sehingga kan wala antalqa akhaka biwajhin taliq, sekalipun engkau berjumpa saudara engkau dengan muka yang manis. Kena belajar senyum kalau jadi orang Islam, betul tak? Kok mana-mana pun kena belajar senyum. Tak, walaupun muka ketat ke, dia panggil muka ketat lah. Kalau orang tak kerti senyum, dia panggil muka ketat. Nah, ketatnya muka. Tak, muka tu bukanlah ketat mana pun. Tapi dah orang selalu jumpa orang senyum, tak jumpa orang tak senyum, payah tuan-tuan. Kita jadi risau. Ni pasal apa masalah dia. Tak. Di mana kata kena belajar senyum jadi orang Islam, bukan pramugara dengan pramugari yang kena belajar senyum. Orang Islam sebab atas nilai kita Islam kena belajar senyum ke orang lagu mana. Tak, biar muka tu wajhun taliq, mana kata muka tu nampak lapang. Tengok muka ni, tengok muka serabut perut aku pergi masjid kalau semayang sebelah dia. Tak kerti senyum ke orang. Kena senyum, kena belajar senyum. Biar lepas-lepas kita senyum pun nampak muka asal kita takut. Tak, kalau jalan seorang-seorang tak tegur tak, punya ketatnya muka, peduli lah. Tapi janji bila kita bertemu dengan orang kita senyum. Atas dasar Nabi ajar kita walaupun hanya senyum saja kena bagi ke orang. Tu sedekah lah. Kullu ma'rufin sadaqatin, termasuklah senyum kepada orang, dapat pahala tuan-tuan. Tak, bulan puasa senyum dapat lebih sikit. Tak, kena belajar senyum. Duduk depan cermin tengok macam mana nak senyum. Tak, senyum yang elok. Biar orang tengok tu bukan buat-buat, ada senyum buat-buat. Tak, mulut dia api, mata dengan telinga orang tak nampak dia senyum buat-buat, jangan tuan-tuan. Tak, tapi kalau tak boleh juga kena buat juga, bagi senyum juga. Mana kata semua benda tuan-tuan. Tak, kalau kita kira ni semua ibadat kita, Nabi kata tadi yang kullu la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kita tinggal benda orang kata apa, benda kecil pun kalau boleh kita buat. Bersugi dan sebagainya ni kena kempen sekali lah tuan-tuan. Kita boleh buah dalam poket kita mambelang. Tak, buah dalam poket mambelang. Kayu sugi tak boleh buah, padahal kayu sugi dengan mambelang mahal mambelang lagi. Tak, sepatutnya dalam poket kita ada kayu sugi tuan-tuan. Bulan puasa kurang sikit lah, tapi pagi-pagi kena bawa juga kalau kita kira. Sebab semahyang dengan bersugi sama nilai dia 70 kali ganda. Semahyang pakai serban lain, semahyang bersugi lain, tak sama. 70 kali ganda orang bersugi semahyang dengan orang yang tidak bersugi semahyang. 70 kali ganda. Tak main-main jemaah tak apa, jangan ajak lagu tu pula dah. Nama dia kata apa, bawa kayu sugi jadi tak payah mai. Esok tak penuh masjid dah. Dia kata semayang kat rumah pakai kayu sugi 70 kali ganda. Semayang jemaah baru 27.
hak tu ni sebagai Allah Ta'ala yang tak lagu mana rupa, tapi semayang jemaah ni tak dapat, tidaklah, tak dinafikan oleh siapa-siapa kelebihan dia. Jadi cerita kata kita kena lipat gandakan amal ibadat kita melalui amalan sunnah. Tak, sunnah ni lah jalan untuk kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tentu nak semayang zuhur 2 kali tak boleh, nak semayang asar 2 kali tak boleh, tak, melainkan caranya bertakarub dengan Allah Ta'ala melakukan ibadat-ibadat sunat. Nak berzikir banyak mana pun boleh berzikir, tapi nak semayang zuhur boleh semayang banyak-banyak? Tak boleh, satu lah. Jangan lebih banyak kat orang pula, oh aku semayang zuhur 2 kali, kira rajin, bukan rajin, salah, tangan tak reti. Mana ada orang semayang zuhur 2 kali, dia kata semayang fardu 2 kali lagi besar pahala. Tak boleh, haram semayang fardu 2 kali, sekali je boleh semayang fardu, yang lain semua semayang sunat. Jadi itu nak bersahabat dengan Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW mesti kena hidupkan sunnah Nabi SAW. Ni adab, ni kaedah tuan-tuan. Mana kata kita nak bersahabat dengan Nabi ialah kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Sebagian ulama' dia kata apa, bila ada Sahih Bukhari dalam rumah kita, seolah-olah Nabi duduk dalam rumah kita. Tak, Sahih Bukhari tu ada dalam rumah kita, seolah-olah Nabi duduk dalam rumah kita. Sahih Bukhari ni orang baca Quran lah. Quran ni syifa, Quran ni ubat, Quran ni tarik rahmah. Mana kata bila kita baca Quran turunnya rahmat. Tak, bila kita baca Quran segarnya segala penyakit-penyakit kita. Sama juga Sahih Bukhari ni, kalau orang baca Sahih Bukhari dulu, kisah kalau kita tengok di Mesir apabila berlaku pertempuran tentera Islam dengan tentera kufar, sebahagian daripada amalan yang dilakukan oleh kerajaan Osmaniyah, tak, menteri dia akan pergi di Azhar, tak, minta kepada ulama Azhar atau minta kepada ulama Mesir supaya bacakan di Jami'ul Azhar, baca apa? Baca Sahih Bukhari ramai-ramai. Lagu tu mana kata hak ni baca bila sebut berapa kali nak sebut Nabi, banyak kali lah bila dah baca hadis Nabi, nak sebut Nabi SAW. Inda zikril awliya, kata ulama, tanzilur rahmah. Sebut awliya, nak sebut orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, turun rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab dalam Quran banyak kisah-kisah awliya. Ni sebut nama Nabi, lebih lagi lah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpah ruah turun. Jadi mana kata kena hidupkan sunnah Nabi apabila kita ingin bersahabah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa luzumi zahiril ilmi, dan kita melazimi mengamali ilmu-ilmu yang kita ketahui, yang zahir, yang jelas kepada kita. Kita kena ingat, ulama dia tak iktibar sebagai ulama kalau ilmu dia tak amalkan, seolah-olah dia belum sampai tahap praktikal lagi. Orang nak ambil kerja, kalau orang mengaji teori saja tak buat praktikal, orang tak akan ambil kerja. Begitu juga ulama, dia kalau hanya ajak orang buat baik tapi dia tak pernah buat baik, ataupun dia tak pernah praktik ilmu dia sendiri, maka ketika tu ulama tak iktiraf dia sebagai ulama. Itu sebab bila orang sebut nama ulama, orang kata apa? Al ulama'ul amilina bi ilmihim, sebahagian daripada ulama yang beramal dengan ilmu mereka. Hak ni baru kita kata, baru orang kata apa, clear ataupun jelas ajaran dia kepada kita. Kalau tak penat kita tuan-tuan, nak kita duk mengaji dengan orang yang seolah-olah tak percaya pada ilmu dia sendiri. Itu sebab nak cari tok guru kena cari warak. Tapi kalau cari warak sangat tak jumpa lah ni. Nak tengok puih-puih dah isap rokok, tak boleh harap mana agak setengah tu, nak buatnya terdesak, dia bawa tabiat dulu lagi. Jadi bila dah jadi baik pun susah nak tinggal juga. Tapi jangan tunjuk ke orang, kita punya buruk jangan tunjuk ke orang. Jangan kita tunjuk keburukan kita kepada orang. Malu ni penting tuan-tuan. Ada orang cakap, dia kata apa, malu kena malu ke Allah Ta'ala, saya tak payah malu ke makhluk Allah Ta'ala. Siapa cakap macam tu? Kalau telanjang boleh tak payah malu ke makhluk Allah Ta'ala? Bukan lagu tu maksudnya. Kita kat orang ni kita malu bila kita buat maksiat. Kena malu dengan manusia bila kita buat maksiat. Kena malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih lagi malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat malulah Nabi kata, bila tidak ada malu, fasna' ma syi'ta, buatlah apa yang kita boleh buat. Tak malu. Dia peluk depan orang ramai, dia tak rasa malu. Tak malu pun, tak ada malu. Jadi cerita malu ni besar. Kalau orang Islam, sifat dia, sebahagian daripada sifat orang Islam ialah rasa malu. Dan malu ni juga boleh menjana keimanan. Kalau orang tak ada sifat malu, dia tak boleh menjana keimanan. Dia nak buat apa ikut suka dia tak rasa segan dan tak rasa silu. Jadi ikut ilmu yang kita tahu, kita amal ilmu tersebut. Contohnya sembahyang duha 2, 4, 6, 8 tu semua kena beramal. Yang buat 2, 2, 2 tak pernah naik 4. Tak. 4, 4, 4 turun pergi 2 balik. Naik balik balaslah. Tak. Kalau kita tengok Al-Imam Abdullah Al-Haddad, dia beramal tiap-tiap hari dia sembahyang 8. Kalau orang sembahyang 8 automatik dah dia buat 2, dia buat 4, dia buat 6 dan dia buat 8. Tak pernah sampai lagi kita buat 8 kalau kita kira. Sembahyang witir dah buat dah 11. Tahun lebih buat 11, tak pernah lagi buat 11. Jarang-jarang sekali kena buat juga 11. Tu kira orang kata apa? Terpaksa diri sangat dah. Tak buat juga. Sebab apa? Hak tu bahagian ilmu dah habuan yang kita tahu. Kita tahu sebanyak-banyak dah rakaat sembahyang witir, kita tahu sekurang-kurang, duk buat sekurang-kurang. Selebih-lebih tak pernah buat lagi. Sembahyang sunat mutlak pernah buat, sembahyang sunat mutlak
tahu dah kata boleh buat sembahyang sunat mutlak tapi tak pernah buat sunat mutlak. Lalu mana nak dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik-balik dia cerita Jepun juga pandai, balik-balik dia cerita orang Amerika juga pandai. Nah, kita tak pandai-pandai juga. Padahal taklah bagi kita agama yang sangat kukuh dan kuat. Kalau kita ikut betul-betul, nescaya kita takkan risau dengan kehidupan dunia ni. Kita tengok zaman Nabi, Nabi bukannya kaya. Nabi tak senang pun. Nabi pernah satu ketika apabila Allah Subhanahu tawarkan bukit apa? Bukit Uhud kepada Nabi SAW untuk jadikan emas. Nak di bukit Uhud tawarkan diri untuk jadi emas. Nabi tunduk lama, Nabi tak jawab. Nah, kemudian Nabi bangun, Nabi panggung kepala Nabi kata apa? Ad-dunya darun liman daralah. Dunia ni negeri bagi orang yang tidak ada negeri. Hidup bersungguh dengan dunia. Mana kata cerita dia mangkit pagi berapa banyak dia nak simpan harta. Bila nak tidur nak cerita nak kira berapa banyak harta yang dia simpan. Bila mangkit tidur nak makan apa? Bila nak tidur pun cerita nak makan apa juga sebelum dia nak tidur. Jadi mana kata hidup dengan makan minum pakai saja. Rumah kereta hak tu ada cerita hari-hari, tak cerita tentang akhirat dia. Jadi dunia ni kehidupan dia untuk orang yang tidak ada kehidupan ataupun orang yang tidak ada negeri. Dan begitu juga Nabi kata wal malu, dunia ni juga harta, malun liman la malahu fil akhirah. Jadi dunia ni harta bagi orang yang tidak ada harta di akhirat nanti. Itu sebab Nabi tak bersungguh-sungguh kaut segala keuntungan dunia. Bahkan Nabi diberi sehabis-habis kekayaan manusia. Nabi nak apa saja kalau nak bagi, tapi Nabi tak pernah terima pemberian-pemberian tersebut. Tak terima maknanya kata bukan nak terima hari ni, nak terima di akhirat esok. Bukan nak terima di atas muka dunia. Jadi kena beramal dengan zahir ilmu. Wa suhbatu ma'a awliya, lagu mana kita nak bersahabat dengan awliya. Lagu mana kita nak bersahabat, nak mendekatkan diri dengan awliya, ataupun lagu mana adab kita ketika kita bertemankan awliya, duduk bersama orang alim, duduk bersama orang soleh. Susah nak cari orang soleh hari ni tuan-tuan. Kita segan dengan orang untuk melakukan kebaikan. Segan dengan orang, takut orang kata macam ni, takut orang kata nak buat kebaikan ni, tapi takut orang kata macam ni, takut orang kata macam ni. Hak tu dia panggil riak.